Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abidil abdani wa shifaiha wa lil absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lamu wa ta'lim wa dhikra wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati wa rasulih wa du'a ila al-huda wa dal khairi ibtigha wa jazaakumullahu wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Rahman Rahim, rahmatilah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, dengan kami dengan kekuasaan-Mu. Gunakanlah hati kami agar cahaya seperti mana Engkau berikan cahaya pada matahari dan bulan. Allahumma ansurna ifal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansurna ifal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita masuki kitab Tuhfatul Murid, saya akan bacakan kitab Asas Akidah. Rukun Islam. Rukun berarti asas atau dasar. Islam berarti penyerahan diri semata-mata kerana Allah. Rukun Islam bermaksud asas atau dasar penyerahan diri, tunduk dan kepatuhan kita kepada Allah SWT, iaitu dengan melakukan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Dari naqli rukun Islam, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ialah engkau bersaksi sesungguhnya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa engkau bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah, dan bahawa engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah Makkah sekiranya engkau berkemampuan mengerjakannya. Allah Ta'ala. Wa min kitab Tuhfatul Murid diterjemah di Risalah Adab Sulukul Murid dari Imam Abdullah bin Alawi bin Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Ilahil wara sahil ala man qara tasanif al-Haddad al-ulama ta'assara waslih lahu kulla shu'uni wa jud lahu bi afiyatin kubra wa ahsin lahu al-khira wa jaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishu idha ma ta'athara. Fahab ya wali al-khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasian wa muyassiran. Itulah kita bacakan mengenai pasal menyatakan perkara yang dengannya menegah dari rasa malas dari berbuat taat dan cenderung kepada segala perkara yang menyalahi syariat. Tersebutkan pada awal pasal itu adalah dengan kembali kepada Allah dan dengan cemeti khauf, iaitu takut untuk kembali kepada kemurkaan Allah SWT. Dan hari ini kita akan memasuki mengenai sambungan daripada bab tersebut, iaitu kata-kata syaitan yang ingin merosak ataupun ingin menarik seseorang itu untuk meninggalkan daripada beramal. Wa in qala laka syaitanu la'anahu Allah inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an 'amalika wa la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka fa qul lahu sadaqta walakin ana faqirun ila qadri Allah wa ila al-'amali as-salih wa ta'atu تنفعني والمعصية تضرني بذلك أخبرني ربي في كتابه العزيز وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan jika syaitan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
terkaya daripadamu dan dari amalmu, iaitu tidak memerlukan engkau dan segala amal engkau dan segala ketaatanmu tidak memberi manfaat kepadanya. Jadi syaitan itu dia akan membisikkan kepada kita bahawasanya Allah itu maha kaya dan Allah tidak memerlukan kepada amal kita, dan ketaatan kita itu tak memberi manfaat kepada Allah. Itu tipu daya iblis syaitan. Untuk apa? Untuk menarik ataupun mengeluarkan seseorang itu daripada terus beramal, daripada terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia bagi tipu daya, dia bagi tahu kita sebabnya kita buat ni maknanya tak ada kesan kepada Allah. Allah tak berharap pun kepada amal kita. Ya, betul juga dia juga. Memang Allah tak bergantung pada amal kita pun. Maknanya kita buat ke tak buat ke, tidak menjadikan kekuasaan Allah itu berkurang atau pemerintahan Allah itu berkurang, tak. Jadi betul juga dia cakap. Jadi kalau orang yang terpedaya dengan tipu daya syaitan ini akan merasa betul jugalah, kalau aku buat ke tak buat ke taat ni tak ada kesan pada Allah. Jadi dia akan tinggal ataupun buat sekejap tak buat sekejap, sebab tidak ada kesan kepada Allah. Tapi kalau kita lah tengah bekerja, bagi tugasan kena siap 1 minggu, 2 minggu, seminggu tu pun tak siap-siap, kena marah lah kita dengan bos kita, ataupun hari ni masuk kerja, besok tak masuk kerja, dosa kena buang tapi mana kata ada kesan lah pada pentadbiran tu, pada organisasi tu. Tapi pada pentadbiran Allah, orang itu beramal ataupun tidak memberi kesan sedikit pun kepada Allah. Jadi betul juga kata syaitan ni, nak memperdaya kita, tugas dia ataupun cita-cita dia tu memang nak menjauhkan, nak meramaikan geng dia. Dan kemaksiatanmu, kata dia pula tadi tu tentang taat, kita buat ke tak buat tak ada, Allah tak memerlukan kepada amal kita. Kemudian katanya lagi, dan kemaksiatanmu itu tidak memudaratkan Allah. Dan bila kita buat maksiat, tak mudarat pada Allah. Kalau amal tu tadi tak memberi, Allah tak memerlukan pada amal kita. Kemudian bila kita buat maksiat, tak ada kesan buruk pun pada Allah. Itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Jadi bila orang terpedaya dengan tipu daya syaitan, maka meninggalkan amal dan buat maksiat. Sebab buat amal Allah tak kisahlah. Amal tu Allah tak perlu pun, amal aku ni Allah tak perlu pun. Dan maksiat ni tak ada kesan buruk pun pada Allah. Tak ada kesan buruk pun pada Allah. Kemudian kata Imam Haddad, maka engkau katakan kembali kepadanya. Di saat inilah kita perlu berbicara dengan diri kita ataupun berbicara dengan bisikan-bisikan itu untuk berpaling ataupun menepis. Katakan kepada syaitan, telah benarlah katamu itu. Apa yang dia kata itu betul. Akan tetapi kita ini fakir. Kita ni fakir. Kalau miskin tu okey lagi, ini fakir kita. Maknanya lagi bawah daripada tahap miskin tu. Fakir ni maknanya tidak ada apa-apa langsung. Tidak ada apa-apa langsung. Kalau fakir dalam kehidupan kita ni, dia ada lagi, cuma tak cukup dia. Tapi kalau dalam penghidupan kita, antara kita dengan Allah ni, kita ni langsung tak ada apa-apa langsung. Itu mana kata fakir, kerana kita berhajat kepada anugerah Allah. Sebab itulah kita beramal menjadi hamba yang taat kepada Allah. Sebab walaupun Allah tidak memerlukan kepada amal kita, tapi kita berhajat kepada karuniaan daripada Allah SWT. Hatta kita sama manusia pun, kalau kita memerlukan sesuatu kepada seorang, adakah kita marah dia nak minta sesuatu? Tak. Kita mesti cakap baik-baik. Begitulah kita dengan Allah SWT. Kita beramal untuk mengharapkan redha Allah. Kita pergi rumah orang, marah dia, aku nak engkau ni redhalah dengan cara aku ni. Boleh ke? Tak boleh. Mesti kita cakap baik-baik. Kan kita dah pernah buat salah dia, nak minta maaf dia, dia pula kat dia nak pergi minta maaf. Rasa-rasa dapat maaf lagi tak ada lah. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita berhajat kepada Allah SWT, kepada amal soleh, kepada amal-amal yang memberikan kita ganjaran syurga. Ya, sebab itu kita minta dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita nak masuk syurga dengan redha Allah. Tak ada disebutkan itu, ya Allah berilah aku syurga atas amal aku, tak ada. Itu nak menunjukkan bahawa Allah tidak memerlukan kepada amal kita, tapi kita berhajat kepada Allah atas amal kita dan minta Allah redha kepada kita. Kemudian perbuatan manfaat buatku, perbuatan taat bermanfaat buatku dan perbuatan maksiat memudaratkan aku. Jadi kita katakan kepada syaitan kembali, ataupun bisikan ataupun terlintas daripada fikiran kita untuk meninggalkan amal, untuk membuat maksiat, untuk kita katakan pada diri kita bahawa perbuatan taat itu sungguh besar manfaatnya pada diri aku. Ya. Dan perbuatan maksiat itu sungguh besar mudaratnya kepada diriku. Maksudnya kita tak perlu tunggulah orang nak nasihat kita. Kita lah yang, bila kita belajar satu ilmu, kita perlu ada niat untuk, yang pertama sekali adalah untuk diri kita. Bukan kita belajar, kita tahu satu ilmu untuk kita lihat orang lain. Sebab itu Imam Haddad tulis kitab ini, dia bukan tujukan kepada yang menanya sahaja. Kitab ni asalkan, saya sebutkan, kitab ni asalnya adalah tulisan orang yang bertanya kepada Imam Haddad, dan dijadikan satu kitab. Maknanya ilmu itu perlu diluaskan, dan ilmu itu untuk kegunaan semua orang. Dan kita belajar itu adalah untuk kegunaan diri kita, untuk membaiki mana kurang kita, untuk memperbetulkan salah silap kita yang lalu, untuk membuangkan atau meninggalkan dosa kita yang pernah kita buat, dan untuk beramal dengan perkara yang kita tak pernah buat. Ya. Kemudian dengan demikianlah Tuhanku telah menghabarkan kepadaku dalam kitabnya yang mulia dan di atas lisan Nabi SAW, wa ma khalaqallahu minal jinni wal ins illa liya'budun. Kita ni tidaklah kita diciptakan oleh Allah SWT. Sama ada kita ni manusia ke jin? Ada jin? Ada ke kalangan jin malam ni? Perkahwinan antara manusia dan jin, lahirlah dia manusia. Tak ada kan? Kalau ada saya tak ngajar. Tapi nak bagi tahu, Allah menciptakan manusia dan jin itu tidak lain, tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah, banyak bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang wajib, kita tahulah, memang kita haram untuk kita tinggalkan, dan diikuti dengan perkara-perkara sunnah. Kerana kita memenuhi ruang-ruang dalam kehidupan setelah mengerjakan perkara yang wajib, memenuhi dengan perkara yang sunat itu, menjadikan kita itu dikasihi, dicintai oleh Allah. Maknanya cinta, kita dapatkan cinta dan kasih pada Allah SWT itu lebih daripada orang yang tidak melakukan perkara-perkara sunat setelah mengerjakan perkara yang wajib. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT ada sebutkan tentang orang kafir ataupun orang yang mengaku beriman kepada Allah, ataupun sebutkan orang munafik ataupun orang fasik. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, 9, 10. Kalau ikutkan banyaklah, kalau bacakan dia punya terjemahan itu banyak tu bersambung, tapi saya ambil sebahagian untuk kita faham mengenai bisikan syaitan ini tadi menjadikan seseorang itu mengambil ringan ataupun meninggalkan amal taat kepada Allah dan melakukan maksiat seperti melakukan amal baik. Kan? Ada yang orang buat sekarang, yang berlaku sekarang ada. Buat amal maksiat tu seolah-olah amal tu amal taat. Kan? Sebab apa? Sebab dia kata aku pergi haji, aku pergi umrah. Kan? Hanya saja luaran aku saja begini. Kan? Itu disebutkan dalam Al-Quran ini.
ومن الناس من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dan ada di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Karena itu bila disebutkan Muslim belum tentu dia beriman. Tapi kalau disebutkan mukmin sudah tentu dia Islam dan sudah tentu dia beriman. Kemudian mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sedar. Dan dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih kerana berdusta. Berlaku tak hari ini? Berlaku. Siapa awak nak tentu saya pakai macam mana? Sedangkan syariat penentuan pemakaian kita itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang disampaikan itu adalah daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita yang suka-suka engkau kena pakai macam ni, kena pakai macam ni. Tak, bukan kita yang tentukan. Tapi dia berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Hari ini orang tertipu dengan diri sendiri. Dia kata dia beriman lah. Sebab dia kata dia pergi haji, dia pergi umrah, dia solat. Tetapi dia berani untuk mengatakan hukum Allah itu dia yang kena sukatilah. Mana yang kata nak buat macam mana? Berlaku hari ini. Kerana itu disebutkan oleh para ulama, orang yang menghina agama Allah, menghina hukum Allah, menghina Nabi, mereka kufur, mulai jatuh kufur. Menghina hukum Allah, menghina agama Allah, menghina Nabi, boleh jadi kufur. Waliyazubillah. Kerana itu mereka dah tertipu dengan diri sendiri. Dan apa? Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya itu untuk Allah azab. Jadi apa yang dia dapatkan di dalam kehidupan dunia itu adalah pemberian di atas kemurkaan Allah. Ada pemberian yang Allah berkati dan ada pemberian yang Allah murkai. Berupa nikmat, sama nikmat, tapi ia berbeza daripada hakikatnya, iaitu diberkati dan dimurkai. Ya. Fa in qala laka in kunta sa'idan inda Allah fa innaka la mahalata tasiru ila al-jannati sawa'an kunta ta'ian aw 'asiyan. Wa in kunta syaqiyan 'indahu fasawfa tasiru ila an-nari wa in kunta muti'an fala taltafit ila qawlihi wa dhalika li anna amra as-sabiqa ghaibun la yattali'u 'alayhi illa Allah wa laysa li ahadin min al-khalqi fihi syai'un. Maka jika dia, iaitu syaitan, berkata lagi kepadamu, sekiranya engkau jadi termasuk akan orang yang bahagia di sisi Allah SWT, maka sesungguhnya tidak syak lagi, maka pasti engkau akan masuk syurga, sama ada engkau taat ataupun engkau maksiat. Dia memang tak berpuasa. Dia akan cuba pula dengan jalan lain. Dia akan katakan kepada kita, kita ni kalau buat kebaikan ataupun buat dosa, kita boleh, kita akan dapat syurga daripada Allah SWT. Sebab Allah akan tentukan orang ni akhirnya akan masuk syurga. Tapi daripada awalnya itu dia dah nak ganggu kita untuk kita ni jadi apa? Bila dia sebut macam tu, kita berdaya dengan kata-kata dia, maka kita akan santai-santai buat amal. Dan kita tak ambil kisah tentang dosa-dosa kecil, sehingga menyebabkan kita sentiasa melakukan dosa kecil dan meremehkan dosa kecil, menjadikan kita berdosa besar. Ya. Kerana itu kalau boleh, syaitan tak nak kita beramal langsung, tapi dia akan pusing hati kita tu, untuk ubah-ubah hati kita tu, menjadikan
amal kita itu jalan menuju ke neraka, bukan jalan menuju syurga. Ada tak amal yang boleh menunjukkan kepada neraka? Ada. Amal baik tapi menuju ke arah neraka, iaitu amal yang buat bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Kerana setiap amal, banyak mana pun kita buat amal kita, 10 kali pun kita pergi umrah, 10 kali kita pergi haji, sepanjang tahun kita berpuasa, 1000 rakaat kita salat malam, tapi kalau kita buat bukan kerana Allah, maka ia tertolak. Ya, kalau kita buat kerja bukan kerana ayah, tak apa lagi. Ayah tak adalah marah, dia tak tahu. Tapi bukan kerana Allah, Allah tahu. Orang melihat, oh dia buat kerana Allah. Tapi antara dia dengan Allah, Allah lebih mengetahui. Itu orang juga termasuk yang tertipu dengan diri sendiri. Banyak amal, tetapi dia itulah termasuk orang yang di akhir nanti dia bankrupt. Muflis yang hakiki. Bukan muflis kat dunia, muflis dekat akhirat. Kat dunia dia kaya raya, tapi dekat akhirat tidak ada satu amal pun diterima, kerana semua amalannya bukan kerana Allah. Tak ada satu pun amal yang kerana Allah. Itu menyebabkan kita muflis, ya, menyebabkan kita masuk ataupun dicampakkan dalam neraka. Ya, mungkin ada setengah orang ada tahu bahawa orang Islam ni akan masuk syurga akhirnya. Cubalah kita bayangkan, kita pasang api, pergi 1 minit je kat api tu, duduk dalam api tu betul 1 minit. Mampu tak? Itu dalam neraka. Kalau tak ada orang yang akan takut masuk neraka, sebab nanti akhirnya akan masuk syurga. Tapi berapa lama? 1 hari di akhirat adalah bersama 1000 tahun di dunia ni. Kita hidup pun tak sampai, ada pun setahun pun tak sampai, 10 tahun pun tak sampai, kan? Maknanya tertipu dengan syaitan. Kemudian katanya lagi, dan jika engkau jadi termasuk orang yang celaka di sisi Allah, maka pasti engkau akan masuk neraka walaupun engkau seorang yang taat. Tadi dia akan masuk syurga walaupun taat ataupun maksiat. Ini akan masuk neraka juga kalau engkau taat ke maksiat. Ini sama, dia nak palingkan seseorang ataupun diri kita itu berpaling daripada amal kepada Allah SWT. Jadi orang akan biasa-biasa saja. Sebab nanti entah aku ni masuk syurga ke tidak, kan? Kalau buat dosa, entahlah, nanti mungkin boleh masuk syurga, mungkin boleh masuk neraka, kan? Maka janganlah engkau menghiraukan, kata Imam Haddad, jangan kita berpaling kepada ucapan syaitan. Jangan sesekali kita, maknanya menghiraukan kata-kata syaitan atau pelintasan, bisikan yang terlintas di hati kita, di fikiran kita mengenai perkara-perkara seperti itu. Maknanya kita ni dah okey dah ni, dah banyak dah ni buat baik ni, kita rasa selesa gitu. Syaitan sukalah supaya timbul rasa ujub. Untuk apa? Untuk dia hapuskan amal kita je. Dia akan suruh kita buat, dia tak bagi kita buat banyak, dia suruh kita buat sikit. Kalau kita buat banyak, dia akan timbulkan rasa ujub. Dah banyak dah buat, ini semua sebab aku buat banyak ni, aku dapat ni sekian-sekian. Maka terhapus amal tersebut. Kerana buat bukan kerana Allah, kerana diri dia. Kalau bukan kerana orang, dia buat kerana diri dia. Dia buat sekian-sekian, dia dapat sekian-sekian perkara dalam hidup dia. Dia rasa amal dia lah yang menyebabkan dia dapat perkara tersebut, sedangkan ia adalah karuniaan daripada Allah. Sedang dia beramal itu juga adalah karuniaan daripada Allah SWT. Itu adalah kasih Allah SWT untuk mengizinkan kita melakukan kebaikan, kerana Allah ingin kebaikan kepada kita. Allah izinkan kita akan kebaikan. Tapi apabila kita berpaling kepada bisikan syaitan, maka terhapuslah amal baik tersebut. Kerana demikian itu sesungguhnya ketentuan yang gaib, tiada yang mengetahuinya melainkan Allah SWT, dan tidak ada seorang pun daripada makhluk Allah SWT yang mengetahuinya. Sebab itu kita tak boleh tentukan orang ni ada syurga ke, orang ni ada neraka. Sebab itu perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Kalau dia buat dosa, akhirnya dia akan insaf, siapa tahu? Jadi tidak semestinya kita berada dalam kebaikan, kita boleh melihat kepada orang yang dalam keburukan itu, yang akan sentiasa dalam keburukan. Tidak boleh memandang. Kerana jika kita memandang, itu akan menyebabkan kita itu
akan hilang amal kita, akan hilang kebaikan kita. Kerana kita memandang rendah kepada orang lain, memandang rendah kepada ahli maksiat. Kita bencikan kepada maksiat yang dia buat, tetapi bukan kepada sosok tubuh seseorang tersebut. Kerana boleh jadi di akhirnya ataupun di malamnya taubatnya dia itu sepenuhnya diterima oleh Allah SWT, sedang amal kita tertolak disebabkan menghina ataupun merendahkan ataupun memandang rendah kepada orang lain. Dia kata Nabi, orang yang memandang rendah kepada sesama Muslim yang lain, nanti dia tak boleh nak lihat pada Nabi, tak boleh memandang kepada Nabi. Mana kata tak layak nak memandang kepada Nabi, ya? Sebab memandang rendah ataupun memandang hina kepada orang lain. Tak mesti kita tak pandang hina tu mana kita tak apalah, buat je lah dosa tu. Tak mesti begitu. Tapi kena benci perbuatan tersebut, ya? Kena benci kepada perbuatan dosa tersebut. Kemudian wa ta'atu adalla dalilin ala sabiqati sa'adati wa ma baina muti'i wa baina al-jannati illa an yamuta ala ta'atihi wal ma'siyatu adallu dalilin ala sabiqati syaqa'i wa ma baina al-'asi wa baina an-nari illa an yamuta ala ma'siyati. Dan taat itu adalah sekuat-kuat dalil atas kebahagiaan yang telah ditentukan. Jadi ketaatan itu adalah dalil yang besar untuk seseorang itu mendapatkan syurga Allah, ya? Kalau kita tidak sebut pasal syurga pun, kalau seseorang itu buat baik pun, dia akan disebutkan orang yang baik ataupun dia akan diberi balasan baik. Ini kan pula ketaatan kepada Allah menunjukkan itu adalah dalil bukti kebahagiaan yang telah ditentukan, iaitu dianugerahkan syurga, ya? Dan tidaklah di antara orang yang taat dengan syurga melainkan bahawa dia mati atas ketaatannya, ya? Sebab itu kita selalu minta kepada Allah SWT untuk mati dalam husnul khatimah dan dijauhkan daripada mati su'ul khatimah. Dan perbuatan maksiat adalah sekuat-kuat dalil atas celaka yang telah ditentukan. Jadi buat maksiat itu adalah sekuat-kuat dalil atas kecelakaan kepada diri kita apabila kita berbuat maksiat. Dan tiadalah di antara orang yang maksiat dan dengan neraka melainkan bahawa dia mati di atas kemaksiatannya. Kalau kita ni benar-benar dalam melakukan ketaatan, dan menjadi orang yang taat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar ikhlas, maka kita akan mati di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sebagai satu contoh, ada satu orang di Pahang, di negeri Pahang, Kuantan, daerahnya. Itu setiap malam itu kalau ada majlis zikir ataupun majlis maulid, bacaan sirah Nabi itu dia hadir. Dan kalau di Pahang itu bila bulan Rabiul Awal mereka buat selama 40 malam. Jadi di mana ada majlis tersebut, dia ada di situ. Sebab dalam satu majlis tersebut ada banyak perkara faedah ataupun perkara kebaikan yang didapatkan di dalam satu majlis tersebut. Iaitu di dalamnya ada bacaan sirah, di dalamnya ada bacaan ayat Al-Quran, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada istighfar, di dalamnya ada selawat kepada Nabi, di dalamnya ada penyampaian ilmu. Ada majlis ilmu pula. Jadi lengkap dalam satu majlis. Jadi pada bulan Rabiul Awal yang lepas, beliau meninggal di dalam satu majlis seperti itu. Itu tanda orang yang sedang taat kepada Allah. Jadi pengakhirannya itu dalam ketaatan. Kita kalau mati dalam malam ini, kita mungkin mati dalam satu majlis saja, iaitu majlis ilmu. Tapi beliau itu dibuktikan oleh Allah SWT tanda orang yang dekat dengan Allah, tanda orang yang cinta akan majlis seperti itu, sehingga di mana saja ada majlis tersebut dia akan hadir.
Dan akhirnya Allah matikan dia dalam majlis tersebut, yang mana meliputi pelbagai perkara dalam satu majlis. Ada majlis zikir dalamnya, ada istighfar dalamnya, ada berdoa kepada Allah, ada selawat kepada Nabi, ada bacaan Al-Quran, ada penyampaian ilmu dalamnya, ada bacaan sirah Nabi dalamnya. Mana komplit semua perkara, dia mati dalam satu majlis sahaja yang meliputi banyak faedah di dalamnya. Tapi kalau kita selalu duduk dalam perkara yang bukan perkara kebaikan, itu yang disebutkan di sini, menjadikan dalil orang itu duduk dalam keadaan ketaatan, dia mendapatkan syurga Allah, mati dalam keadaan baik, mati dalam ketaatan. Kalau dah mati dalam keadaan majlis yang baik, sudah tentu dia mati dalam husnul khatimah. Mana mungkin kita ni sebagai orang yang memang tak tahu perkara gaib kan, tapi kita berkeyakinan bahawa Allah menghendakkan kebaikan kepada dia, Allah matikan di dalam satu majlis yang baik, kerana dia sering berada dalam satu majlis tersebut, di mana-mana saja. Dan majlis itu bukan buat satu tempat, malam ni kat sini, malam besok kat situ. Ada sampai buat kat rumah orang pun ada juga, dia datang. Ini menjadikan satu motivasi untuk kita. Apabila kita mendapatkan satu perkara yang kita rasa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka istiqamahlah kita dalam perbuatan tersebut. Cintalahkan kepada kebaikan perbuatan tersebut, sehingga nanti kita akan mati dalam keadaan melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah SWT. Kalau kita suka buat perkara yang sebaliknya, kalau kita suka berada pada dalam keadaan sebaliknya, kalau kita suka berada pada majlis yang sebaliknya, itu menjadi dalil bahawa mati orang maksiat itu, melainkan dia akan mati atas dosa tersebut, atas kemaksiatan tersebut. Itu Nabi ada sebutkan dalam satu hadis, ada seorang yang beramal dengan amalan syurga sehingga antara dia, ini hadis ini ada orang kata apa, pengajaran untuk diambil, iaitu dengan amalan syurga, sehingga antara dia dengan syurga hanya tinggal satu hasta, tinggal satu jengkal. Menunjukkan banyaknya amal dia, sehingga antara dia dengan syurga itu sejengkal. Kemudian datanglah ketetapan Allah SWT, maka dia beramal dengan amalan neraka. Maka dia mati dalam keadaan masuk neraka. Dan hadis ini nak menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak bergantung. Disebutkan pada awal kita tadi, permulaan kita bukan bergantung semata-mata pada amal kita. Sebab itu akhirnya masuk neraka. Berdasarkan hadis Nabi itu menunjukkan orang yang beramal banyak sehingga antara dia dengan syurga itu tak jauh, sangat dekat. Akan tetapi ketetapan Allah SWT, akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka kerana beramal dengan amalan neraka, iaitu dia buat bukan kerana Allah. Sebab itu kita itu tak boleh nak memandang orang lain ketika mana kita berada pada jalan benar. Boleh jadi ketika perjalanan kita itu mungkin kita terjatuh. Akan tetapi kita seorang hamba yang berharap, yang bergantung hidup kita itu kepada Allah, kita sentiasa minta kepada Allah SWT untuk kita berada pada jalan lurus sampailah kita mati. Dan sebab itu kita kalau boleh cintalah kepada satu amal baik itu. Perlu ada cinta kepada amalan baik itu. Perlu ada suka kepada amal tersebut, supaya kita tak terlepas ataupun tak putus daripada beramal dengan perkara tersebut, untuk kita mati dalam keadaan baik. Dan kita tidak merasa hebat dalam kita beramal. Dan hadis ini juga mengajarkan kita supaya kita tidak mudah menghukum orang. Untuk kita sedar, bukan untuk kita, dan untuk kita sedarkan diri kita, dan bukan juga untuk kita meninggalkan amal. Sebab ni hadis ni beritahu kalau amal banyak-banyak akhirnya masuk neraka, buat apa kita beramal? Bukan begitu. Tapi untuk sentiasa berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah. Kita minta kepada Allah syurga, tapi tak ada amal pun tak adalah. Tapi kita minta kepada Allah itu syurga dengan apa? Dengan kita melakukan ketaatan. Ketaatan itu disebut amal tadi.
Kita beramal bukan semata-mata amal itu membawa kita pada ke syurga, tapi kita beramal kerana kita hamba dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita buat, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, dan kita berharap kepada Allah amal kita itu Allah terima, Allah redha, dan bukan sebab amal kita masuk syurga, tapi sebab redha Allah kita masuk syurga. Tapi kalau kita tertipu dengan tipu daya syaitan tadi, kita meninggalkanlah amal-amal baik dan kita akan anggap tak apalah, nanti Allah tentulah kita masuk neraka ke syurga. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah masuk kita syurga lah. Kalau masuk neraka pun nanti akhirnya akan masuk syurga juga. Itu tipu daya syaitan. Mana ada orang boleh tahan masuk dalam api. Kat dunia pun tak tahan masuk dalam api. Bukan satu badan, jari pun tak tahan. Usahakan satu badan, satu jari pun kita tak mampu nak menahan. Kalau menggelembung jari dia ni, kalau kena menggelembung kan? Kalau lebih teruk tu sampai boleh hilang kesempurnaan jari tu, tak boleh tahan. Bagaimana kita nak tahan kalau kita kata syurga tu memang semua orang akan masuk, lepas tu kita nak santai-santai, boleh masuk neraka dulu sebab nanti akan masuk syurga juga. Itu kata-kata orang yang terpedaya dengan diri sendiri dan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Jadi kita perlu berhati-hati dengan tipu daya syaitan dan mintalah kepada Allah SWT untuk tetapkan, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta kepada Allah SWT untuk tetapkan hati kita, untuk tetapkan, teguhkan iman kita, untuk taat kepada agama Allah, untuk taat kepada Allah. Sehingga mana? Sehingga kita bertemu dengan Allah. Sebab itu orang-orang terdahulu dikata dia tidak akan merasa bahagia melainkan kaki dia dah mula melangkah masuk dalam syurga. Kita belum masuk syurga, baru beramal dah merasa bahagia dengan amal kita. Kenapa? Kerana kita tertipu. Maka sebab itu kita perlu tegas terhadap diri kita sendiri, tegas terhadap bisikan-bisikan yang mendatang, supaya amal kita itu tidak menjadi sia-sia, supaya kita tidak dibangkitkan nanti tidak menjadi orang yang muflis. Dekat dunia pun kita tak nak bankrupt kan, apatah lagi kalau kat dunia kan. Baik. Kemudian ngam-ngam lagi. Jadi ada apa persoalan ke sebelum saya berhenti? Tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada, saya tak tahulah saya boleh jawab ke tak. Tak ada kan? Allah Ta'ala alam. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, Allahumma asta'ana futuhal arifin, Allahumma asturna bisidrikal jamil fid din wa dunya akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.